Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the skies. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita bersama kembali dalam rancangan Secangkir Kopi dan Senandung Idea. Orang kata isu yang terkini lah, terutama sekali dalam keadaan kita pandemik COVID-19 sini, di mana pembelajaran berasaskan masalah dan juga pembelajaran berasaskan tempat kerja ini adalah merupakan satu asas pendidikan lah. Jadi kenapa saya memilih tajuk problem based learning ataupun PBL and workplace learning in future industrial based education? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, kembali ke slot kita seperti yang dijanjikan, setiap minggu kita akan bersiaran dalam slot Secangkir Kopi dan Senandung Idea. So, untuk pagi ini saya tidak berseorangan, seperti biasa saya akan bersama dengan moderator bersama saya, iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Khairul Azhar, atau nama mesranya iaitu Dr. K. Silakan Dr. K. Siapa yang kita jemput pada minggu ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tetamu kita, Tuan Aswad Haikal bin Muhammad Isa, yang sudi melapangkan masa beliau untuk bersama dengan kita, Prof Nick. So, saya ingin memperkenalkan kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini, Tuan Aswad Haikal bin Muhammad Isa. Hebat lah dia punya biodata kalau kita tengok di sini. Dia berasal daripada kita panggil daripada jauh ni, berasal daripada US ni. Better Workplace Amerika Syarikat. KAS kita panggil ni. Dilahirkan di sana, kemudian dibesarkan di Malaysia. Sebelum itu pernah juga bersekolah di sana, mendapatkan pendidikan awal di US. Dan pengalaman beliau dalam perniagaan ini amat luas dah. Kita boleh kongsi bersama, mungkin bersama dengan pelajar-pelajar di luar sana juga, dalam konteks keperluan kepada pihak industri untuk mendapatkan orang kata graduan-graduan yang kompeten. So ini pihak pelajar kena tengok lah. Antaranya beliau pernah bekerja ataupun berkhidmat sebab di Graduate Platinum Student University of Life Richworks. Kemudian sebagai Certified Trainer bersama dengan di Dr. Azizan Osman Richworks. Beliau pun juga pernah berkhidmat di Certified Trainer Zenrich Academy Islamic Metaphysics, juga sebagai stokis Mosha Negeri Kelantan, Food and Beverage Distribution Service, dan juga sebagai trainer bengkel basics, dan online presence for kopi lah sekarang, dan banyak lagi lah ni. Kalau saya nak baca tak habis ni hari ni. So, memang orang yang hebat lah kita jemput pada kali ni. Ya, alhamdulillah lah. So, banyak pengalaman berkaitan dengan keusahawanan itu yang mungkin kita boleh kongsi bersama dengan pelajar-pelajar di IPT awam ataupun swasta, bersama dengan rancangan kita hari ini, Secangkir Kopi Senandung Idea bersama Dr. 9 TV. Okey. Itu saja Dr. 9. Okey, terima kasih Dr. K ya. So, untuk kita mulakan perbincangan kita pada kali ini, mungkin kita nak mendengar mungkin orang kata apa pandangan ataupun mendengar beberapa tip ataupun pencerahan berkaitan dengan keusahawan ya. Okey, si Bukopi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof Nick dan juga Dr. K kerana menjemput saya bersama-sama untuk kita berkongsi pandangan, berkongsi idea dan berkongsi information mengenai keusahawanan. Okey, so terima kasih banyak-banyak Prof dan juga Dr. K Okey, baik. Justru terus kita start Okey, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya pengalaman bisnes saya ni masih lagi orang kata apa, tak luas sangat, tak macam orang dekat luar sana ada lagi yang lebih hebat daripada saya. Cuma saya suka berkongsi. Saya suka berkongsi apa pengalaman yang saya telah lalui, dan yang paling penting ialah saya tak nak semua orang di luar sana membuat kesilapan seperti saya. Itu yang penting tu. Okey. Dan di situlah bermulanya memang saya nak share benda ni. Banyak saya sembang dengan Dr. K, dan Dr. K pun dah tengok setiap malam insya-Allah Dr. K saya live
Baik, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus kepada soalan iaitu apakah keusahawanan. So mula-mula sekali, saya suka nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok perkataan dasar dulu. Sebab nanti nanti kalau kita pergi deeper sikit, nanti tanya saya balik. Jadi better saya bagi tahu terus. Kita tengok antara dua perkataan ni, niaga dengan usaha. Sebab apa? Nanti dia akan dikembangkan kepada peniaga dengan usahawan. So apakah niaga? Niaga ni kalau kita tengok kamus, ia bermaksud apa? Aktiviti berjual beli ataupun berdagang. Okey, itu ialah niaga. Usaha maksudnya daya upaya untuk mencapai sesuatu. Jadi kepada student-student di luar sana atau siapa saja yang menonton pada hari ini, kita tengok perkataan niaga dengan usaha, yang mana yang lebih revealing? Yang mana yang lebih nampak shock? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan akan pilih perkataan niaga dulu, betul tak? Tapi kita tengok lepas ni siapa akan menang. Okey, bila kita panjangkan sikit, siapa yang buat niaga itu dan siapa yang buat usaha itu, jadilah mereka sebagai peniaga dan pengusaha. Dekat sini kita tengok antara peniaga dengan pengusaha, yang mana yang lebih revealing nanti, yang mana yang lebih best nanti. Sebab peniaga dia cuma ambil satu barang daripada satu tempat dan pergi bawa ke tempat perniagaan dan jual. Dia lebih kepada trading. So siapakah yang dia ambil tu? Itulah yang kita pergi kepada perkataan kedua tu, pengusaha. Pengusaha dia mengusahakan sesuatu, dia keluarkan barang, produk dan sebagainya. Peniaga yang ambil barang daripada pengusaha ni. Jadi sinilah timbulnya niaga, niaga, peniaga, usaha, jadi pengusaha. Seterusnya jadi perkataan usaha tu dia besar lagi jadi usahawan. Sini tuan-tuan dan puan-puan, antara peniaga dengan usahawan memang dia punya perbezaan dia tu memang besar. Jadi antara peniaga dengan usahawan, kita dah sedia maklum bahawa usahawan lah yang paling best sekali. Peniaga dia tetap ambil barang orang, pergi jual. Ambil barang orang, pergi jual. Jadi peniaga dia setakat tu saja. Usahawan dia boleh pergi lebih luas lagi. Jadi untuk wrap up untuk round, mungkin round pertama ni, okey, untuk introduction ni, adakah boleh tanya benda ni? Adakah semua peniaga boleh jadi usahawan, ataupun adakah semua usahawan boleh jadi peniaga mana satu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jawapan dia ialah setiap peniaga tak semestinya akan jadi usahawan. Dia akan kekal dekat level peniaga. Tapi insya-Allah semua usahawan dia bermula dengan peniaga. Usahawan pun usahawan, peniaga dia pun dia juga. Okey, kembali kepada moderator. Harap-harap untuk pembukaan tu faham takut kecek cepat ya. Okey, terbaik. Okey, kopi sangat terbaik, penerangan yang sangat bagus di situ. Cumanya mungkin kalau kita kembali kepada konteks, orang kata dalam konteks kita balik kepada pendidikan lah, kita kata dalam konteks pendidikan. Kalau kita lihat sebagaimana nyatakan tadi, peniaga bagaimanapun apabila dia bekerja dan dia mengambil barang orang dan dia jual balik, instead dia adalah seorang peniaga lah. Bagaimana kalau usahawan ini skop dia lebih luas, lebih besar lagi. Maknanya dia lebih mungkin punya idea lebih inovatif, dia lebih kreatif di situ. Betul. So bagaimana pula dalam konteks kita kata dalam sistem pendidikan kita, terutama di institusi pengajian tinggi ataupun di walaupun di sekolah rendah sekalipun, untuk kita menerapkan orang kata attribute creativity itu sendiri, supaya dia bukan saja menjadi seorang peniaga suatu hari nanti, tetapi dia juga menjadi seorang usahawan. Kerana saya lihat di sini usahawan ni seorang yang orang kata bukan bekerja untuk diri dia, tapi dia bekerja juga untuk membina ruang dan peluang kepada orang lain untuk mencari rezeki. Apa pandangan Tifu Kopi berkaitan? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, soalan yang sangat-sangat best. Okey, yang untuk saya jawab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya baliklah kepada mereka yang menonton rancangan pada hari ini. Sebenarnya jikalau kita tengok dunia pendidikan hari ini, kita start daripada contoh sekolah rendah tak, kepada sekolah menengah dan seterusnya masuk ke universiti. Sebenarnya akhirnya apa yang kita nak? Jadi kita sebagai manusia, we have needs. Kita punya kehendak, kita punya apa yang kita nak.
Tapi akhirnya nanti kehidupan ini mengajar kita sesuatu benda. Dan benda inilah yang berlaku sebenarnya dalam dunia pada hari ini, tak kira COVID, sebelum COVID ataupun apa saja yang berlaku. Contoh, minta maaf saya mungkin keluar sikit, nanti saya akan tarik balik. Last kali yang terjadinya, orang kata apa, orang jadi gila, orang jadi jobless, orang jadi nak pukul abang sampai mati, ataupun apa-apa saja dalam dunia ni, akhirnya semuanya penyebab ialah teng. Semuanya berkenaan dengan wang. Faham tak? Setujukah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya saya berkata bahawa walaupun kita kata kita hidup ni untuk menuju ke akhirat, betul tak? Tapi walau bagaimanapun atas muka dunia ni, dia punya objektif ialah wang. Tanpa duit, tanpa wang, memang tidak akan, kita tak boleh buat gapo lah. Sebab tu dalam COVID-19 bila ramai yang diberhentikan, semua tension, semua tak dapat nak bergerak, ekonomi down, semuanya berkisar pasal wang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, seterusnya universiti, bila kita keluar, last kali kita akan jadi apa? Akan jadi guru, akan jadi kerja engineer, akan jadi doktor dan sebagainya. Itu semua profession yang akhirnya untuk apa? Betul, untuk membangunkan negara. Tapi sebagai pulangan kita akan dapat wang. Untuk apa? Untuk menjaga keluarga dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba negara kita ataupun dunia dilanda COVID-19, betul tak? Jadi di sinilah ramai yang tiba-tiba jadi peniaga, menjadi usahawan, menjadi dropshipper, menjadi ejen kepada produk-produk, menjadi stokis kepada produk-produk. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk apa? Untuk sekali lagi untuk menyara keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dipanggil, yang Sifu panggil lah. Saya boleh panggil saya Sifu. Jadi ini yang Sifu panggil ni, sediakan payung sebelum hujan, sediakan perahu sebelum bah. Jikalau tak jadi apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah pun. Kita boleh bekerja macam biasa. Tetapi seandainya inilah berlaku, sedang hujan, bukan sebab hujan di Kelantan. Okey, maksudnya hujan ekonomi, bah ekonomi, masalah, malapetaka yang berlaku kerana COVID-19. Mungkin satu hari nanti tuan-tuan dan puan-puan bekerja, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan terpaksa diberhentikan. You will hit a brick wall. Ketika itu, di manakah anda akan kemanakah halat tuju anda? Dan tuan-tuan dan puan-puan, mula nak mencari benda yang kedua, iaitu perniagaan ataupun keusahawanan. Okey, itu ketika ini ataupun benda dah jadi, kita flashback balik. Sebab tu kalau kita pergi recall balik, pergi balik pada universiti, pusing balik dekat sekolah menengah dan seterusnya sekolah rendah. Sebab itu sepatutnya diinstil usahawan punya attributes ni melalui pendidikan. Kadang-kadang dia tak adalah direct, subjek pasal keusahawanan, kecuali kita akan jumpa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada di tingkatan 4. Itu pun aliran, bukan aliran sains. Okey, kalau sekiranya mungkin tuan moderator setuju atau tak setuju, taklah pasti. Tapi di tingkatan 4 dan tingkatan 5 memang ada subjek keusahawanan ataupun subjek sikit lah. Tapi pada ketika itu dan bukan semua student. Tetapi yang best, yang menarik yang tuan-tuan dan puan-puan nak share lah. Okay? Di sekolah menengah dia ada apa yang disebut sebagai program usahawan muda. Situasinya ialah, masalahnya ialah objektif bagus, cuma tidak menyeluruh. Sifu ingat masa di sekolah dulu, cuma satu tahun itu cuma 25 orang sahaja penggerak PUM ataupun Persatuan Usahawan Muda. Dan di situlah sebenarnya direct boleh kita inject dan juga kita boleh build up keusahawanan di sekolah. Tapi sayangnya kerana tak ada dana, ni cerita 2000 tak silap saya, 2000 saya masih lagi di Perak, 2014 pindah ke sini. 2013 tu pun dah tak ada dana dah untuk menggerakkan Persatuan Usahawan Muda. Tapi kalau tuan moderator tanya saya penting atau tidak, memang sangat penting. Bagaimana nak instill ni, jikalau ada kelab-kelab persatuan seperti ini, apatah lagi boleh diajar secara mungkin tidak langsung dalam orang kata merentasi subjek dan sebagainya. Okey, saya harap itu menjawab soalan tuan moderator. Ya. Okey, penjelasan yang agak mantap. So mungkin dalam kita banyak aktiviti yang kita buatlah di sepanjang, mungkin di peringkat sekolah, di peringkat college, di peringkat universiti, tetapi keberkesanan dia tu bergantung kepada penglibatan pelajar itu sendiri.
Cuma apa yang kita mahukan di sini, macam mana kita nak menggalakkan lagi orang kata mindset sebagai seorang usahawan, walaupun di akhir pengajian mereka mungkin terlibat dalam satu industri tertentu, tetapi atribut keusahawanan tu untuk kita build up supaya mereka bukan sekadar menjadi pekerja ataupun mencari pekerjaan, tetapi yang mewujudkan pekerjaan tersebut ataupun sekurang-kurangnya mewujudkan untuk kesinambungan ataupun sebagai backup dalam orang kata kerjaya mereka sendiri. Macam mana pendapat Sifu Kopi? Okey, baik. Terima kasih banyak Prof. Okey, cara nak instill di peringkat universiti dan sebagainya. Sebenarnya kita mesti perbanyakkan nombor satu, seandainya lah boleh kita buat contoh lah, ni sebagai contoh. Okey, Sifu tak tahu. Tapi seandainya boleh dibentuk satu jawatan kuasa yang berkenaan dengan keusahawanan, dan jangan dihadkan contoh di sekolah menengah melalui Persatuan Usahawan Muda, cuma satu sekolah 25 orang saja dan dia orang buat syarikat dan sebagainya, walaupun syarikat itu tidak berdaftar dengan SSM, bukan, tapi didaftarkan melalui, sebab dia PUM ni, Persatuan Usahawan Muda ni, dia di antara Kementerian Pendidikan ketika itu plus dengan Perbadanan Kemajuan Negeri tersebut, maksudnya JPN plus dengan contoh kalau Kelantan ni PKNK lah. Nanti dia join forces. Dana daripada mana? Dana daripada PKNK, bukan daripada JPN. So disebabkan oleh dipanggil Perbadanan Kemajuan ni, ni tu saya kata tu tak ada dana dan sebagainya. So PUM sudah tidak berapa bergerak lagi. Tetapi yang saya dengar kabar lah, MRSM MARA masih lagi meneruskan PUM mereka sebab mereka marah kan. Jadi mereka dapat menggerakkan lagi. Jadi melalui aktiviti-aktiviti sebegini boleh instillkan keusahawanan tu. Jadi sebenarnya cerita pasal Mosha ni sebenarnya Tuan Akil sekarang ni ialah stokis negeri Perak. Beliau asalnya daripada UIA. Memang ialah protege Mosha sebenarnya, dan sekarang ni dia sedah orang kata apa? Dah grad dah kahwin dan sebagainya, dan menjadi stokis negeri Perak untuk produk Mosha. Tapi asal di mana? Asalnya dari UIA lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, saya faham memang ramai tidak akan diekspos benda ni. Jadi sekiranya universiti ke ataupun sekolah ke boleh buat benda tu atas kesedaran pengarah ke, saya tak pasti apa nama dia sebagainya, pengarah ke bos-bos lah, ada kesedaran tentang ini, boleh instilkan mungkin dalam subjek kurikulum dan sebagainya supaya semua dapat terlibat. Mungkin boleh buat pertandingan. Contoh satu kolej ni, contoh lah, saya dulu daripada UPM, Universiti Putra Malaysia. Mungkin kolej Tun Dr. Ismail ni boleh orang kata apa, buat pertandingan interblock, interfloor. Okay, buatlah macam contoh dia panggil apa, walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak suka orang ni, karakter ni, mungkin boleh buat macam yang Donald Trump buat tu kan. Yang Donald Trump buat mungkin 4 minggu, sebulan run lah bisnes sebagainya. Tapi sebelum nak run bisnes tu, student perlu ada input. Jadi siapa yang kita nak jemput untuk bagi input keusahawanan? Jemputlah mereka contohnya boleh buat apa tahu, boleh buat dia panggil apa, orang kata apa, boleh buat kerjasama dengan InScan. InScan ada ramai tenaga-tenaga pengajar yang boleh membantu IPT sekolah dan sebagainya untuk buat program keusahawanan. Contoh saya sendiri di matrikulasi, memang sebab ketika itu saya jadi penasihat lah ataupun pensyarah penasihat juga untuk persatuan ataupun kelab usahawan di dalam matrik. Jadi saya mencadangkan supaya ada jaringan ataupun ada kita kontak orang luar untuk datang bagi instillkan input-input keusahawanan dan seterusnya buat aktiviti keusahawanan. Cuma disebabkan oleh matrik ni dia pendek je, jadi tak ada masa sangat, so kita buat sepetang je. So kita pagi kita lecture macam mana nak jadi usahawan dan sebagainya, buat aktiviti, petang kita terus buat apa yang you dah belajar, marketing dan sebagainya, buat. Kita nak tengok dan hasilnya nanti tengoklah. Adalah award sana, award sini, award mungkin sale paling laku keras, nombor 2 sale yang paling marketing yang paling hebat sekali, mungkin dalam Facebook, mungkin Facebook page dia paling ramai orang dan sebagainya. Jadi itulah saya fikir cara-cara untuk sebenarnya instillkan keusahawanan tu. Dan yang paling best sekali, ini yang masalah kadang-kadang ni, bila contoh PUM, di manakah semua student-student PUM sekarang ni yang tingkatan 4? Sini yang saya tak nampak kesinambungan. Bila mereka tingkatan 4, seterusnya tingkatan 5, mereka dah habis dah satu musim. Okey. Jadi bila mereka melangkah masuk universiti, boleh tak mereka track, contohlah kalau mereka masuk ke UPM tadi, contoh KTDI, boleh tak disambung situ, dia tak ada macam bridging keusahawanan ni. Okey, kalaulah boleh orang kata apa, bridging kan, ni budak-budak PUM,
jadi dia automatik masuk pula PUM University contoh. Jadi mereka ni akan terus menerus akan dapat orang kata apa, dipupuk dan insya-Allah diinstilkan. Yang penting kita nak instilkan dia punya kriteria tu supaya kelak bila mereka keluar nanti, mereka lah yang akan orang kata apa, memberi peluang pekerjaan kepada ramai orang. Selain mereka tidak akan orang kata apa, tak adalah terjebak. Mereka mungkin akan bekerja dulu, nak understand the industry mungkin 5 tahun. Lepas tu mereka akan resign dan buka pula kilang sendiri ke, perniagaan sendiri pula, dan akhirnya mereka akan memberikan peluang pekerjaan kepada ramai orang di luar sana. Jadi harap-harap itu menjawab soalan Prof. Okey, memang jelas lah Dr. K, mungkin ada soalan? Ya, saya menarik dengan apa pandangan yang dilontarkan oleh Sifu Coffee tadi. Cuma mungkin kalau kita lihat di sini dalam konteks transformasi, saya boleh katakan transformasi ataupun kita digitalisasi daripada keadaan yang sebelum pada ini adalah dalam keadaan manual. Kemudian kita beralih kepada keadaan yang digital. Kalau macam saya dulu, zaman-zaman saya old school punya style, kita banyak yang manual. Tetapi apabila kita nak beralih ataupun berpindah ke dunia yang penuh dengan digitalisasi secara tiba-tiba, itu dia jadi macam terlalu mungkin burden sedikit, mungkin stress sedikit kepada orang yang old school macam saya ni. Dan dalam masa yang sama kita juga berada di bidang pendidikan. So dalam masa yang sama kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang bukan saja mempunyai kalau dulu kita melahirkan pelajar-pelajar yang mungkin mempunyai basic academic skills yang bagus. Mungkin selepas itu kita melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran high order thinking skills yang baik. Kemudian apabila kita ada kemahiran ataupun digitalization ini pula, maka kita perlu melahirkan pelajar-pelajar yang hebat di dalam digital ni juga, untuk terutama untuk menjadi seorang usahawan itu sendiri. So bagaimana dan apa pandangan Sifu Coffee dalam konteks ini, di mana ialah kita pun baru belajar, baru jumpa tiba-tiba, kemudian nak mengajar satu generasi yang baru supaya menjadi ataupun mendapat knowledge yang juga teknologi-teknologi yang baru ni. So sekarang ni kita tengok mungkin ada banyak macam-macam, Instagram, Facebook, YouTube, itu baru yang biasa-biasa, tak termasuk lagi any graphic software dan sebagainya. So itu bagi saya satu cabaran lah. So bagaimana kita sebagai di pihak pengajar, sebagai pihak pendidik ini Okey, nasib baik doktor tanya macam tu. Ya, untuk kita membolehkan orang kata supaya kita dapat, kita nak tengok juga dari sudut peluang dan juga ruang. Dan ruang dan juga cabaran mereka untuk dia menghadapi orang kata cabaran yang ala baru ni, cabaran yang semakin kritikal sekarang ni. Untuk mendidik pelajar-pelajar itu ke arah itulah pandangan Sifu Coffee. Okey, terima kasih doktor. Okey, sebenarnya saya fikir soalan tu sebenarnya ada dua. Okey, yang pertama sekali macam mana nak menyediakan student yang pada masa sekarang ni semuanya digitalized kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mentor kepada Sifu sendiri sebenarnya sejak tahun 2016 lagi minta semua anak didik dia bersedia ke arah digitalization. Walaupun masa tu 2016 kita tak tahu pun bahawa COVID-19 ada ke dan sebagainya, tak ada. Masa itu 2016 masih lagi sudah ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, doktor dan juga Prof, saya sendiri pun sebenarnya Facebook saya tak mengerti pun. Saya buka akaun Facebook saya yang pertama pun 2009, itu bukan saya yang buka, kawan saya yang lebih muda kan, generasi yang muda, set muda dia panggil, dia yang tolong daftar kat saya. Saya masa tu mengabaikan. Masa tu kita kata Facebook tu cuma untuk cari kawan-kawan lama. You ada kat Facebook? Masa tu WhatsApp belum ada lagi. Facebook dulu, kemudian kalau tak silap saya lah, kalau tak silap Sifu, barulah datang WhatsApp dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, semua student generasi muda memang kenal apa ini. Memang ada sekurang-kurangnya satu akaun di media sosial. Kalau tidak Facebook, Instagram. Kalau tidak Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok, inilah yang dikatakan, saya nak berkongsi sikit, inilah yang dinamakan ZKM. Sebab apa itu ZKM?
zero cost marketing. Tiba-tiba Sifu cakap pasal marketing, tuan-tuan dan puan-puan, kita cakap aspek bisnes, kita cakap pasal aspek keusahawanan. Jadi tidak boleh tidak, kita mesti bercakap mengenai marketing. Tuan-tuan dan puan-puan, marketing ialah nadi bisnes. 80% adalah nadi kepada bisnes. Okey? Jadi nadi bisnes tu 80% marketing, dan Sifu percaya semua orang, semua student ada ini. Dan mereka sebenarnya dah tahu dan kemungkinan dah kuasai pun social media lebih kepada kita yang doktor kata yang saf-saf yang orang kata tak nak cakap lah, tak nak cakap apa-apa. Old school. Doktor cakap tadi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cabaran kemungkinan tidak kepada student, cuma student ni yang kita bakal lahirkan sebagai pekerja saja, Pak kata Prof tadi. Tapi cabaran kepada kita, cuma kita kena orang kata apa, ajar mereka dari segi keusahawanan. Mungkin mereka tahu Facebook, mereka tahu Insta, tapi mungkin mereka tak tahu cara-cara teknik yang berkesan bagaimana nak fully utilize benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan, mentor saya atau mentor kami lah cakap 2016 supaya ubah kepada digitalize. Sebab tu dia nampak future, dia memang nampak tiba-tiba gedebam jadi COVID-19. Okey, dan semua mesti tukar cara. Siapa yang tak tukar cara digitalization ni, online ni, social media ni, memang akan ketinggalan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Sifu nak bagi tahu ni 2021, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ubah cara, tak kisah sama ada dalam bidang keusahawanan atau apa-apa bidang pendidikan sekalipun, kita akan ketinggalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab battle sekarang ni battle social media. Perasan atau tidak, company besar pun guna social media untuk pengiklanan. Sebab apa? Kita tahu kos pengiklanan secara tradisional memang sangat-sangat mahal. Okey, tapi cabarannya berada kita yang nak mengajar, yang tak nak mendidik. Jadi tuan-tuan dan puan, Sifu tak percaya kepada ungkapan ini. Apa? We cannot teach an old dog new tricks. Itu zaman dulu betul. Tapi zaman sekarang Sifu yakin dan percaya yang kata old dog tu pun boleh belajar juga. Contoh apa yang kita buat ni. Tengok Dr. K, smiling. Tengok Prof, smiling. Yang dikatakan old school. Tapi ni boleh, tak ada masalah. Kita guna Skype. Dan Skype ni ialah salah satu platform ataupun dia panggil apa, digital platform. Tak ada masalah pun. Mak saya, tuan-tuan dan puan, mak saya umur 70 tahun pada tahun lepas lah, 2019. So bila birthday dia bulan 6 nanti, 71 tahun. Sekarang dah ada tuan-tuan dan puan. Dah pandai dah. Dulu dia terpaksa mengharapkan adik-adik saya untuk call. Tolong call Aswad, tolong call kejap. Ni tak ada. Dia nak call, dia tekan pecek. Hello, Assalamualaikum. Salah orang lah mula-mula. Lepas tu dia akan dapatlah nombor telefon saya yang sebenarnya. So tuan-tuan dan puan, memang cabaran betul. Tapi Sifu percaya kerana kita ada tujuan, kita ada matlamat, kita nak lahirkan student-student kita bukan saja di bidang pekerjaan tapi lebih luas lagi. Jadi kita pun tuan-tuan dan puan-puan, old school tak old school, Sifu yakin mesti boleh. Okey, silakan Dr. K, menjawab soalan tak? Baik, sebenarnya dalam konteks sekarang ni kita bukan saja orang muda, bukan saja kena belajar dengan orang lama, tetapi orang lama juga kena belajar dengan orang yang muda. Itu sepatutnya lah. Pasal ilmu itu bukan ilmu itu sendiri, dia bukan berkonsep begitu, bukan berkonsep pada usia, tetapi ilmu ini luas. So setiap orang ada orang kata apa, ilmunya yang tersendiri. So masing-masing kena belajar lah satu sama lain. Boleh tanya satu, saya nak berjelas sikit, Doktor, boleh? Ya boleh. Silakan. Okey, macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, macam Sifu cakap tadi, digital platform sangat banyak. Jadi untuk sama ada student ataupun kepada tenaga pengajar, pendidik dan sebagainya, tak perlu nak tahu semua, tapi kan tumpukan satu, kuasai satu. Ajar kepada student pun satu. Sebab apa? Sifu cuma tumpukan Facebook dulu. Mentor Sifu memang dia selama 5 tahun, 6 tahun ni memang dia tumpukan Facebook. Dia dah kuasai wilayah Facebook, baru dia mula masuk bergerak ke Instagram. Jadi it's okay. Kalau orang Kelantan panggil apa? Kohor. Kuasai satu kawasan dulu. Kalau sekiranya tak pandai langsung, try dengan Facebook dulu. Belajar selok-belok Facebook dulu. Sama ada kita sebagai pendidik dan juga kita nak instill kepada pelajar kita. Okey, maaf Tuan Moderator, Sifu mencelah.
Okey, Siful Kopi, terima kasih. Saya ada satu soalan lah pasal ini, saya rasa agak penting juga. Kerana kita melihat tadi dalam konteks pembangunan kepada atribut keusahawanan pelajar itu sendiri. Mungkin dalam konteks orang kata yang dinyatakan oleh Siful sebelum pada ini, di mana pembangunan pelajar-pelajar itu dalam Persatuan Usahawan Muda UM itu sendiri di sekolah. Kemudian apabila pergi ke universiti, sebenarnya di universiti itu sendiri kurikulum di IPTA kebanyakannya adalah kurikulum yang telah berasaskan kepada keusahawanan. So sebenarnya itu kita diterapkan kepada ciri-ciri usahawan itu sendirilah. Cuma ciri usahawan ni terlalu banyak sebenarnya, terlalu banyak. So kita nak tackle satu persatu itu mungkin agak challenging jugalah, bergantung kepada khusus-khusus. Sepertinya kita ada communication skill, kita ada problem solving, kita ada critical thinking skill, management skill, ICT skill dan macam-macam lagi lah yang itu daripada pandangan Siful Kopi, mungkin di dalam perspektif industri itu sendiri, dalam banyak-banyak kemahiran yang perlu dikuasai yang terlalu banyak ni, yang mana kita katakan priority lah untuk kita tekankan. Adakah communication skills-nya, adakah problem solving-nya, adakah critical thinking skill-nya, management skill ke, ataupun ICT skill yang kita bincangkan tadi, ataupun apa. Kerana dia mungkin ada perubahan. Kalau masa zaman saya dulu, masa zaman-zaman saya tahun 80-an, 90-an, communication skill tak penting sangat. Kalau kita dalam bidang engineering, technical skill lebih penting. So you pandai buat kerja, boleh baiki, okey. Tapi sekarang kalau boleh baiki, tak boleh nak bercakap, itu tak okey. Communication skill lagi penting. Tapi sekarang lepas pada COVID, datang pula digitalization, so adakah ICT skill itu sendiri lebih penting daripada communication skill, ataupun macam mana? Okey. Baik, terima kasih Dr. K. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Siful nak share sikit. Jadi sebenarnya memang betul lah apa yang Dr. K sebut sebentar tadi, memang zaman telah berubah dan sebagainya, tapi ada satu benda yang tak berubah. Cuma mungkin kita tak sedar kot. Sebenarnya dari aspek keusahawanan ataupun usahawan itu sendiri, ataupun bisnes kita panggil, sebenarnya ada satu elemen yang sangat-sangat penting. Kalau tak ada elemen ni, bisnes pun akan mati. Maksudnya syarikat pun akan mati dan sebagainya. Apa dia? Individu itu. Individu driving business tu. Bermaksud, kalau Tuan Moderator Dr. K tanya tadi, apakah skill yang penting sebenarnya untuk pasal ciri-ciri usahawan ni sangat banyak. Jadi bagi Siful ada dua lah yang paling penting. Yang pertama sekali ialah leadership skills. Sekiranya seseorang pemilik perniagaan ataupun usahawan tu sendiri dia tidak ada leadership, so maksudnya runtuhlah perniagaan tersebut. Contoh contohlah macam leadership ni pun banyak juga kan, banyak aspek, banyak ciri dan sebagainya. Contoh tak boleh bangun pagi. Allahu Akbar. Macam mana nak lead satu company, macam mana nak lead satu team. Sebab di bawah usahawan tu, sebab usahawan ni salah satu ciri dia bukan bekerja seorang. Dia mesti ada team. Okay? Kita tak cakap pasal sole prop ataupun Sdn Bhd, bukan. Sebab sekarang ni untuk jadi Sdn Bhd yang terbaru yang Siful tahu, nak buka Sdn Bhd pun boleh sebenarnya seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi Siful percaya untuk mengembangkan perniagaan, untuk menjadi usahawan yang terbilang, kita perlu ada team. Team tu boleh jadi macam-macam. Boleh jadi team internal, iaitu kita ada staff sendiri. Yang kedua, kita ada team di kalangan contoh agent, stoki dan sebagainya. Itu pun dipanggil team juga. Walau bagaimanapun, sama ada internal staff dan sebagainya, tetap kepada satu benda yang dinamakan leadership. Tak ada leadership, jangan cakap lah. Lalas kita akan jadi peniaga saja. Peniaga yang ada seorang, dua yang bantu kita dan kita pun jual beli produk dan sebagainya. Setakat itu saja. Tapi untuk mengembangkan bisnes, menjadi usahawan yang sejati, leadership ialah yang nombor satu. Siful tak kata yang lain tak penting, jangan salah faham. Itu ialah yang pertama sekali, leadership skill. Yang kedua, seperti yang Siful sebut tadi, 80% nadi bisnes ialah marketing. So itulah elemen yang kedua lah. Elemen yang kedua, seseorang orang kata apa, yang driving the business tu mesti ada selain leadership, ialah marketing skill. So marketing skill ni sebenarnya boleh boleh dipelajari, tak ada masalah. Bila gabung dua tu, insya-Allah meletup, you akan jadi usahawan yang terbilang, insya-Allah. Habis mana datang yang lain-lain tu? ICT skill dan sebagainya. Yang ni yang ramai orang tak percaya ni. Kita hirelah staff yang ada ICT skill, mereka yang buat, bukan kita.
Tidak semestinya semua kita tak. Yang penting kita lead the team. Sebab tu leadership skill tu yang pertama. Dan yang kedua ialah marketing skill. Jadi saya harap itu menjawab soalan moderator, insya-Allah. Banyak lagi yang penting, betul, tapi dua tu lah yang Sifu nampak yang paling penting. Okey, silakan. Okey, saya amat tertarik dari sudut kata keusahawanan yang kita telah bina dari masa daripada abad ke-18 lagi, perkembangan industri kan. Dulu kita mula dengan ada modal baru boleh bisnes, baru jadi usahawan. Dan bila kita pergi ke abad yang seterusnya, ke abad 20, orang sebagai usahawan ni didefinisikan sebagai innovator yang menghasilkan sesuatu. Tetapi di abad yang sekarang ni, kita lebih fokus kepada keusahawanan kerana kompleksiti dari sudut diversity of the business dan diversity of the challenge dan sebagainya, termasuk juga kebolehan capaian maklumat. Cumanya di sini mungkin saya nak tarik pendapat Sifu Coffee lah. Sebab Sifu Coffee dah mungkin ada pengalaman yang cukup untuk berkongsi ni. So macam mana untuk generasi sekarang ni mengadaptasikan penggunaan teknologi yang ada sekarang ni untuk kata lebih excellent ataupun mencapai capaian marketing yang lebih meluas agar kata mereka bersemangat lah, termotivasi secara psikologinya untuk menjebakkan diri ke dalam industri keusahawanan ni. Seperti yang kita tahu, bila kita belajar di universiti itu asas dan juga at least kita ada some certain quality yang kita ada untuk kita bekerja. Tetapi untuk menjadi seorang usahawan ni, dia memerlukan beberapa ciri yang kata apa, yang dare to fail, you know, dan anything. Betul, mungkin betul. Si Coffee boleh bagi pandangan. Bagaimana? Okey, terima kasih Prof. Okey, soalan tu memang sangat menarik, tuan-tuan dan puan-puan. Memang kalau kita katakan nak menjadi seorang usahawan terbilang, okey. Jadi memang perlukan banyak kerja. Ini mungkin ada orang yang salah faham. Contoh, mungkin saya bekerja, lepas tu tiba-tiba saya berhenti. Bila saya berhenti, saya dah tak kerja kan. Jadi saya menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Saya jadi usahawan. Masalahnya ialah otak kita ni, our mind ni masih lagi berfikir bahawa kita ni bekerja. Dan sekarang ni kita berhenti. Bila kita berhenti, ramai salah faham kita ada free time. Tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran macam tu salah. Kita resign, kita berhenti kerana kita nak buat kerja baru. Kita kena treat usahawan ni sebagai satu profession. Bila kita treat sebagai profession, benda usaha yang boleh mendatangkan rezeki kepada kita, maka kita akan buat sungguh-sungguh. Kalau sebelum ni kita pergi kerja, kita bangun pukul awal pukul 6 pagi. Lepas tu kita bersiap-siap, kita nak pergi kerja, pasal apa nak kejar punch card pukul 8. Habis, tuan-tuan dan puan-puan, you all bergantung kepada business you untuk dapat income. Jadi sepatutnya bangun lebih awal, sepatutnya gerak lebih awal. Bukan macam kerja dulu. Mungkin punch card tu kena disiplin diri sendiri. Punch card sendiri. Kalau dulu pukul 8 boleh punch card, ni punch card pukul 7. Jadi itu attribute dia. Sekarang ni, soalan Prof tadi, maaf saya tergelincir sikit, tapi tarik balik. Soalan Prof tadi, bagaimana kita nak pastikan student-student kita ni nak menjebakkan diri. Okay, kita kena bagi tahu bahawa dear students, business ni kena bagi tahu reality. Dunia bisnes ni, dunia usahawan ni tidak senang yang disangka, tapi tidak susah seperti disangka. Ianya memerlukan komitmen yang tinggi, pengetahuan, mentor, tu semua poin-poin tu Dr. K semua tu poin-poin tu. Prof perlukan ilmu, perlukan mentor, dua benda tu dengan ilmu yang betul, dengan mentor yang boleh guide, sebab kita tak boleh buat seorang-seorang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita memang ada macam-macam pun, kita kena ada guide, kena ada mentor. Mentor tu pula tuan-tuan dan puan-puan, pastikan mentor yang boleh ajar kita, bukan yang ram mengajar and then that's it, sudah. Tak, kalau boleh mentor yang boleh kita tanya soalan, mentor macam mana ni, okay, saya dah hadapi macam ni, betul kan saya buat. Jadi sebab tu yang kita perlukan mentor tu. Lepas tu kita perlukan ilmu. Next one, once anda dah buat sesuatu marketing, contoh anda gunakan platform Facebook, yang penting konsisten. Jangan takut, Sifu first buat FB live pun kosong viewer, tapi tak apa, Sifu yakin dan percaya memang bila kita build hari-hari, sebab tu kita nak online presence kita ada. Itu yang kata komitmen, itu yang kata committed. Tiap-tiap malam buat, biarlah view kosong pun. Okay, Sifu teringat satu jutawan industri yang kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal nama dia ialah Puan Erika Baiduri. Tak tahu kenal ke tak Dr. King dan Prof
tapi dia ialah owner kepada produk jenama Noir, Noir. Pernah dengar tak Dr. K? Jenama tu pernah dengar. Tuan pengasas je tu tak pernah. Mungkin Okey, Cipu Kopi nama. boleh kenalkan Baik, kita baik. nanti kot. Masa hadapan. Okey. InsyaAllah. Okey, nama dia ialah Puan Erika Baiduri. Alhamdulillah sudah bergerak jutawan. Tapi kalau melihat cerita dia, ni boleh share, ni untuk student, untuk anda. Dia sekarang ni kita tengok usahawan yang dah berjaya ni, kita tak tahu apa cerita dia. Kita nampak wah dia dah berjaya, dia dah jutawan. Tapi kita kena tahu apa cerita dia. Puan Erika Baiduri pun bermula dengan live setiap hari pukul 2 petang. Secara istiqamah, tak pernah miss. Dan dia pun share bahawa memang zero views. Zero viewers masa dia buat FB Live. Tapi dia yakin dan percaya, lama-lama, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Setiap hari 2 petang, setiap hari 2 petang, setiap hari 2 petang. Selama 3 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, dah jadi jutawan. Itu contoh yang saya memang tahulah sebab saya memang follow. Okey, jadi untuk saya harap menjawab soalan Prof. So maksudnya di sini untuk instill, untuk tarik, untuk engage student untuk buat keusahawanan, kita kena bagi tahu betul-betul. Keusahawanan ni kerja macam ni, dia punya payment dia macam ni ataupun apa pulangan yang dapat. Nah, tapi tak susah, tapi tak senang, tapi tak susah juga. Yang penting mesti ada 2-3 kriteria ataupun ciri yang saya sebutkan sebentar tadi. Menjawab tak Prof? Ataupun saya kena ulas lagi? Jelas. Mungkin Teki ada soalan ataupun mungkin nak pencerahan sedikit. Silakan. Dah start hujan. Di sini pun lebat ni nampaknya hujan tempat saya ni. Apa? Saya rasa penjelasan yang baik daripada saya rasa penjelasan yang sangat baik daripada Cipu Kopi tu. Okey, berkenaan dengan macam mana orang kata pembangunan kepada atribut pelajar-pelajar kita sendiri. So mungkin kita juga boleh melihat dari sudut strategi orang kata bagaimana untuk menjadi seorang usahawan sendiri. Kerana yang penting di sini untuk mendidik anak bangsa, generasi muda-muda untuk menjadi seorang usahawan. Dia bukan sekadar mempunyai kemahiran dalam bidang digitalization itu saja, walaupun dia dah ada, mungkin lahir-lahir itu dah bersama dengan handphone-nya contoh. Tetapi kita perlu beri panduan kepada mereka bagaimana untuk menggunanya dalam konteks budaya kita, dalam konteks usahawan itu sendiri supaya dia menjadi lebih baiklah. Itu tapi mungkin juga saya tak tahu, mungkin apa nama ni, kalau kita lihatlah konteks digitalization itu balik, saya suka balik kepada digitalization ini kerana kalau kita lihat kemungkinan kalau di kawasan-kawasan tertentu seperti di bandar-bandar, mungkin support kepada digitalization itu sangat baguslah, sangat baik. Tetapi kalau kita balik ke kampung-kampung, di kawasan-kawasan yang mungkin line coverage-nya agak kurang ataupun line dia kuat tetapi masih lagi ada masalah dengan sosial, ekonominya yang kurang baik. Kalau kita tengok pada contoh COVID-19 sekarang ini, student, pelajar-pelajar yang sekolah rendah ke sekolah menengah pun kadang-kadang terpaksa orang kata berkongsi telefon dengan bapa mereka. Malam dia orang guna, siang hari bapak bawa pergi kerja. Betul. Itu satu-satunya ada kan. Itu saja satu-satunya yang ada, dan saya nampak itu lagi struggle lah untuk kita apa orang kata menjadikan pelajar-pelajar kita ini membiasakan diri mereka dengan suasana digitalisasi itu sendiri. So apa pandangan Cipu Kopi dalam konteks jurang digital tu? Okey, terima kasih Dr. K. Okey, cerita pasal jurang digital tu, saya Cipu memang bersetuju sangatlah sebab Cipu pun menghadapi benda yang sama dengan student-student Cipu sebenarnya. Tapi cerita dia ialah, maafkan Cipu kalau Cipu salah kadang-kadang memang macam ni lah, you nak ke tak nak, itu soalan dia. You nak berjaya ke tak nak. Sekiranya kalau you nak berjaya, you akan buat apa cara sekalipun supaya you akan dapat benda tu. Contoh, kalau sekiranya kita kata di bidang pendidikan di mana memang semua student berada di rumah and then perlukan capai internet dan sebagainya. Okay, kalau sekiranya mereka terpaksa keluar ke bandar untuk dapatkan connection internet tu, itulah yang mereka kena buat.
Jadi itu persoalan dia, you nak ke tak nak. If let's say you nak tapi you bagi alasan, bermakna sebenarnya you tak nak. Itu yang satu. Nombor dua, saya tak pasti sama ada Prof ataupun doktor perasan, kita ada sekarang ni pusat internet desa. Dan di Kok Lanaz ada. So di Kok Lanaz sendiri, tuan-tuan dan puan dan juga doktor dan Prof, sebenarnya maafkan Sifu, kemungkinan di Kok Lanaz ni dia punya internetnya sangat tak ada masalah, tinggi. Okay, so no problem. Cumanya apa yang tertarik Sifu tengok bila Sifu lalu dekat Kok Lanaz tu, okay, sebab PID ataupun pusat internet desanya terletak di, Sifu tak ingat nama taman tu tapi dia sebelah, dipanggil apa saya tak ingat. Okay, daripada Petron Kok Lanaz tu, opposite dia tu ada jalan, dia jauh ke belakang sana. Kita akan jumpa satu PID pusat internet desa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah ada tempat di Kok Lanaz ni ataupun kampung-kampung yang berdekatan yang tak ada talian internet, itu yang Sifu cakap tadi. Kita nak bagi alasan, 1000 alasan kita boleh bagi. Tapi setiap kali Sifu lalu dekat PID tu, cuma ada satu pasang kasut je. Ada satu pasang slipper je. Siapa? Pengendali PID tu. Padahal dalam tu ada lebih kurang yang orang buat classroom tu, kadang-kadang kita sendiri kalau sekiranya kita nak sewa, ada 10 biji komputer. Yang ada di ruang lega depan pengendali PID tu ada lebih kurang dalam 5 atau 10 lagi. Jadi kemungkinan total PID mungkin 20 biji komputer yang ada akses internet. Tapi tuan-tuan dan puan, setiap kali Sifu lalu, tak kira masa, tak ada orang. Maksudnya tuan-tuan dan puan, kerajaan kita dah cuba buat pusat internet desa, dah buat dah, prasarana tu ada, tapi adakah kita guna ataupun tidak? Adakah yang pertama sekali student tahu? Yang kedua, bila dah tahu, adakah mereka guna? Tuan-tuan dan puan, student kita kalau nak bagi alasan tu boleh sangat. Okay? Kerajaan dah cuba sedaya upaya untuk menyediakan prasarana itu. Tapi sekiranya tak guna PID, contohlah PID memang penuh, lepas Sifu dah cakap ni, semua pakat terpa, serbu, seluruh student Politeknik, UMK semua pakat serbu PID tu sampai tak boleh. Tu lain cerita, maksudnya kita dah buat sesuatu, kita dah bergerak, kita dah pergi ke PID, dah penuh. Sir, angkat telefon, sir PID penuh, sir tak boleh nak attend kelas sir, contoh. Itu lain cerita, at least mereka bergerak, mereka nak sebenarnya. Jadi seterusnya, barulah dia orang cari tempat-tempat bucu-bucu kampung, bucu-bucu dunia, pekan dan sebagainya untuk dapat akses internet. Sifu faham, memang digital problem ni memang merata-rata, tapi adakah kita telah gunakan sepenuhnya apa yang kerajaan bagi kepada kita? Itu saja yang Sifu dapat share, berkongsi. Menarik. Saya rasa tu sangat menarik. Betul, saya setuju dengan apa yang Sifu Kopi nyatakan itu. Yang penting sekali poin yang kita boleh ambil di sini adalah saya nampak adalah leadership lah, bagaimana yang Sifu Kopi nyatakan tadi. Kerana saya lihat di sini daripada penerangan daripada Sifu Kopi juga, dengan adanya leadership itu sendiri sebenarnya menyebabkan orang kata kita akan jadi lebih cekal. Kita akan jadi lebih nekat untuk melakukan sesuatu, kita akan ada kehendak untuk melakukan sesuatu. Sebab itu kalau kita ada kehendak, pusat-pusat ICT desa itu tadi tak akan kosong lah. Tapi kalau tak ada kehendak, dia macam-macam alasan yang berlaku. Betul tuan. Ya, sebab itu kita mungkin di sini boleh lihat dalam konteks leadership itu sendiri, Prof ni. Kita dalam konteks leadership melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai leadership yang tinggi. Kerana pelajar-pelajar yang mempunyai leadership yang tinggi ini saya jangka adalah pelajar-pelajar yang akan menguasai keseluruhan skills yang kita hendak. Betul, sangat betul. Problem skill, critical thinking skill, management skill, ICT skill dan macam-macam begitu, itu berada dalam leadership itu sendiri. Itulah saya rasa banyak sangat perkongsian yang diberi oleh Sifu Kopi kita dalam konteks untuk melahirkan atau pelajar-pelajar yang punya atribut keusahawanan yang tinggi. Mungkin kalau kita masih ada masa lagi Prof ni untuk soalan seterusnya. Okey, saya suka nak tambah sikit apa yang diulas oleh Dr. K kita ni. So mungkin kita cuba, yang penting satu lagi adalah mungkin kreativiti dalam menggunakan peluang dan ruang yang ada. Sebab sokongan saya rasa agak padulah dari sudut memberi pendidikan, dan juga mungkin ada kelemahan sedikit mungkin disebabkan faktor geografika kita yang agak orang kata mencabar juga. Okey, ada di jurang digital tu je, tetapi yang paling penting adalah bermula dengan imaginasi. So dengan imaginasi itu dia mula dengan aksi.
dan menyentuh sehingga emosi mereka. Jadi dengan tersentuhnya emosi tersebut, mereka akan berusaha sedaya upaya lah apa yang ingin mereka capai. So saya rasa mungkin kita boleh panjangkan lagi perbincangan kita dalam sesi-sesi yang lain. Saya rasa kita dah dapat banyak maklumat daripada perkongsian kita pada pagi ini bersama Sifu Kopi dan juga perantara moderator bersama saya, Profesor Muhammad Teknologis Dr. Khairul Azhar atau Dr. K. Jadi saya rasa kita mungkin boleh mungkin bagi satu tip lah sebelum tip-tip terakhir daripada Sifu Kopi kepada para pelajar supaya mereka bukan hanya bergantung kepada satu laluan kerjaya saja, tetapi mungkin membangunkan kapasiti ataupun kemahiran mereka supaya jika berlaku apa-apa perkara yang tidak diduga, sama ada kehilangan pekerjaan ataupun pekerjaan tu mungkin agak limited, dia boleh bermula dengan skill yang dia ada tu untuk bermula orang kata sebagai seorang usahawan lah, dalam aspek apa sekalipun. Okey, silakan Sifu Kopi, tip. Okey, baik, tips. Okey, tips yang paling besar sebenarnya tip terlalu banyak tip yang Sifu boleh bagi, tapi nak suruh nak suruh semua student yang tengok rancangan ni nak bagi seronok. Mentor Sifu pernah cakap dan Sifu pun percaya benda ni. Dan itulah yang Sifu buat sebenarnya. Okey, apa dia? Boleh catat kat sini. Mulakan bisnes dengan apa yang anda ada di tangan. Sifu ulang balik. Mulakan bisnes dengan apa yang anda ada di tangan dan apa yang anda minat. So, you all tahu dah, Sifu cakap banyak kan? Itu yang Sifu ada. Itu yang ada di tangan, bukan ada di tangan lagi, di mulut. Jadi sebab tu Sifu mulakan bisnes macam tu. Sifu faham, tak semua orang boleh cakap macam ni. Jadi tak payah ikut Sifu. Kan? Tapi gunakan apa yang anda ada di tangan. Contoh macam, contoh. Pernah dengar tak bantal DAG? Pernah bantal DAG? Okey, bantal DAG tu sebenarnya owner dia ataupun dia punya founder dia orang Kelantan. Okey, tahniah orang Kelantan DAG, bantal DAG tu sebenarnya tahu tak apa dia punya orang kata apa? Starting of the business. Memang betul lah apa yang ada di tangan, sebab cerita bantal DAG tu sebenarnya sedih. Sebab in order untuk menyara keluarga dia, memang dia ada banyak lah cerita dan sebagainya, sehingga ke peringkat dia terpaksa jual bantal kabut sale. Itu yang ada kat tangan. Tapi cuba tengok apa yang berlaku. Dia sudah ada brand bantal sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah contoh apa yang anda ada. So tuan-tuan dan puan-puan, if let's say dekat rumah you ada apa? Ini je lah kot yang saya ada ni, buku. Kan, saya ada buku. So kemungkinan saya boleh buat bisnes berkenaan dengan buku. Mungkin macam-macam cara. Sebab tu kita perlukan orang kata latihan kreativiti, berfikiran kritis, whatever dalam universiti, college dan sebagainya ataupun sekolah. Apa yang ada kat tangan? Ini boleh jadi macam-macam. Kecuali janganlah pula buka-buka benda ni semua tiba-tiba jadi suatu kertas untuk bungkus nasi lemak. Bukan maksud Sifu. Mungkin boleh buat mungkin boleh buat library bagi orang lain datang untuk baca buku-buku bisnes macam ni. Mungkin harganya mungkin mahal, ini RM80. Rich Dad Poor Dad ni lebih kurang RM35, kecil aja dan sebagainya. Ni usahawan terbilang, tapi kemungkinan boleh buat library yang orang boleh akses mungkin RM5 1 jam sekali masuk. Itu dah boleh jadi bisnes. Why? Kenapa? Sebab ini dah ada di tangan Sifu. So Sifu mungkin boleh buat library yang berbayar, 1 jam RM2, bacalah apa benda yang kau nak baca. Nampak tak? Itu contoh yang segera yang Sifu boleh tahu. So maksudnya di sini all students di hadapan saya ni dan Dr. K, Prof, mulakan bisnes dengan apa yang ada di tangan dan apa yang you all minat. Okay, rasa itu saja yang saya nak kongsi, yang kata key yang orang kata besar lah, insyaAllah. Macam mana nak start bisnes ni. Okay, silakan Tuan Moderator. Wah, menarik buku-buku tu. Buku-buku yang Kopi tunjuk tu. Mungkin nanti suatu hari kita boleh buat rancangan untuk ulas pasal buku-buku tersebut. Boleh insyaAllah. Okey. Prof Nik teruskan. Okey, saya rasa perbincangan kita pun sudah berakhir ataupun di penghujung. So mungkin kita boleh sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang, mungkin dengan topik-topik yang lebih hangat lagi dan yang bermanfaat untuk semua. So terima kasih juga Kopi Nano kerana menaja slot kita pada pagi ini. Okey, so saya rasa sekadar itu saja untuk kita bersiaran pada kali ini. So wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Sifu Kopi dan juga moderator bersama saya Dr. K. Terima kasih. Dan rasa kita boleh berjumpa lagi di sesi yang akan datang. So
InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terbaik. Nano Idea bersama dengan Dr. 90. Okey, jangan lupa. Okey, jangan lupa. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat maju jaya. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, kita juga ingin mempelawa dan menjemput ahli akademik di luar sana. Mungkin usahawan dan juga sesiapa sahaja yang ingin berkongsi, bukan sekadar untuk penyelidikan tetapi untuk pembangunan produk dan sebagainya, boleh menghubungi kami di Dr. 9 TV. Okey, dan juga mungkin boleh kita sama-sama menghasilkan ataupun berbincang dan menghasilkan satu perbincangan yang agak menarik untuk perkembangan ilmu dan juga penyelidikan kita. Ya, Dr. K? Ya. Kita akan jemput sama ada secara rasmi juga, Dr. Nick, kepada pakar-pakar kita yang berada di luar, sama ada dalam bidang industri maupun dalam bidang akademik. Namun begitu kita menjemput juga para pakar yang berada di luar sana untuk email kepada kita sekiranya mereka berminat untuk bersama dengan kita di dalam berkongsi ilmu dalam usaha kita untuk memasyarakatkan penyelidikan untuk semua. Okey, so kepada yang berminat untuk menyertai kami, boleh terus email kepada dr9.thatch@gmail.com. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.